Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Fikri akan menerangkan mengenai peraturan pertandingan PORC 2020. Untuk pertandingan ini, kita ada dua pusingan. Untuk pusingan pertama, kita akan lakukan secara offline, iaitu guru-guru perlulah mengambil video murid melaksanakan task tersebut secara offline. Dan guru hendaklah menghantar video yang terbaik dalam masa 3 minit. Untuk pusingan kedua akan berlaku secara live, iaitu kita akan menggunakan video medium Google Meet. Seterusnya, robot perlulah bergerak secara autonomous tanpa kawalan manual. Dan seterusnya, seorang murid perlulah mengendalikan robot. Hanya seorang murid boleh mengendalikan robot dan diikuti oleh seorang guru untuk merakam video tersebut. Apabila semasa robot bergerak berlaku sentuhan, robot perlulah di restart ataupun diulang semula di tapak permulaan. Untuk memulakan pertandingan, robot hendaklah diletakkan dengan cara tayar mestilah duduk di atas garisan start. Tidak boleh ke hadapan melebihi garisan start. Kalau berlaku robot melebihi garisan start, kita tidak akan menerima pusingan tersebut. Dari segi pemarkahan, pertandingan ini mempunyai 5 checkpoint dan setiap checkpoint mewakili 10 markah. Untuk mendapatkan markah, peserta hendaklah melalui semua checkpoint mengikut turutan, iaitu checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint ketiga, checkpoint keempat dan checkpoint kelima. Sekiranya peserta melalui checkpoint tidak mengikut turutan, maka tidak akan diterima, maka tidak akan dikira sehingga checkpoint pertama dilalui. Bonus markah akan diberikan kepada peserta yang berjaya menamatkan sehingga ke kawasan stop. Okey, untuk pusingan pertama, peserta perlulah menghantar video yang terbaik yang melalui semua checkpoint ataupun yang melalui checkpoint terbanyak. Untuk round kedua, untuk pusingan kedua, peserta diberikan selama 3 minit dan peserta boleh melakukan restart sebanyak mana yang peserta mahu dalam masa 3 minit. Sekiranya peserta sudah puas hati walaupun peserta tidak melalui semua checkpoint, peserta hendaklah mengangkat tangan dan kita akan kira markah melalui checkpoint dan masa yang ada di paparan. Di sini saya sertakan video robot yang melalui semua checkpoint dan berhenti di tempat finish. Robot melalui checkpoint yang pertama, jadi dia telah mendapat 10 markah. Seterusnya, robot akan melalui checkpoint yang kedua dan tambah 10 markah. Seterusnya, robot akan pergi ke checkpoint ketiga dan robot akan dapat 10 markah lagi, dan melalui checkpoint keempat robot akan dapat 10 markah lagi, dan melalui checkpoint kelima 10 markah lagi, dan robot akan berhenti di kawasan finish serta robot murid peserta perlulah menunjuk waktu finish tersebut. Jadi peserta akan mendapat 5 checkpoint bersamaan dengan 50 markah dan markah bonus 10 ditambahkan dengan 50 menjadikan 60 markah. Cuba peserta perhatikan untuk cubaan yang kedua. Robot tidak melalui checkpoint yang pertama, terus ke checkpoint yang kedua dan seterusnya ke checkpoint yang ketiga. Jadi markah tidak dikira dan robot barulah melalui checkpoint yang pertama. Markah baru dikira sebanyak 10 markah sekiranya robot melalui checkpoint yang pertama. Seterusnya, robot melalui checkpoint yang kedua.
dan mendapat lagi 10 markah untuk checkpoint yang kedua, dan seterusnya pergi ke checkpoint yang keempat. Sekarang ini untuk peserta, markah akan dikira sekiranya peserta melalui setiap checkpoint mengikut turutan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jikalau peserta melalui checkpoint 1, 2, 4, 3, 5, markah yang akan dikira hanyalah untuk checkpoint pertama dan kedua. Checkpoint keempat, ketiga dan kelima tidak akan dikira kerana tidak mengikut turutan. Selepas itu, terpulang kepada peserta ingin mengulang semula ataupun berpuas hati dengan keputusan tersebut. Untuk pusingan yang kedua, kita akan lakukan secara live. Jadi, peserta diberi masa selama 3 minit untuk melakukan task tersebut. Jadi, dalam masa 3 minit, peserta boleh melakukan berbanyak kali restart. Tapi, harus diingat, setiap kali restart, maka peserta akan kembali kosong. Untuk pusingan pertama, 5 peserta yang memperolehi markah tertinggi dan waktu terbatas akan di-upload di dalam Facebook page SK Seri Terentang. Akhirnya, saya ingin tegaskan, pemenang akan dipilih berdasarkan markah yang tertinggi dan waktu terpantas. Keputusan hakim adalah muktamad.